Baik saudara, percaya atau tidak, lepasan pelajar dalam bidang TVET ini, mereka mempunyai potensi besar untuk kerjaya masa depan dan sering menjadi pilihan majikan selepas tamat pengajian. Dan mutakhir ini, jika kita sebut tentang TVET, program latihan kemahiran dalam pelbagai bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional yang ditawarkan oleh agensi serta institusi pendidikan, ianya mampu membuka peluang dalam mengusahakan perniagaan sendiri. Potensi usahawan belia TVET, topik yang akan dibincangkan dalam Ringgit Bi seketika nanti. Pastikan anda terus bersama saya, Akmal Hafiz Ruslan, untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. BIS Malaysia edisi Rabu 20 September 2023. Selain bersiaran di saluran berita RTM dan di TV1, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Baik, kami mulakan dengan perkembangan ekonomi tempatan. Dimulakan dengan perkembangan ini, Proton Holdings Berhad dan Smart Automobile akan meneroka potensi kebolehlaksanaan pemasangan kenderaan smart di kilang Proton di Tanjung Balin Perak. Usaha itu bakal dimulakan selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum perjanjian MOA baharu pada Expo China ASEAN Car Expo 2023 di Nanning, China baru-baru ini. Susulan pemeteraian MOA pertama pada 2022, Proton telah mencapai kemajuan besar dalam usahanya untuk mewakili Smart di rantau ini. MOA baru itu akan membawa kerjasama Proton dan Smart ke tahap baharu seiring hasrat pengeluar kereta nasional itu yang mahu meningkatkan penglibatan melangkaui aspek pengedaran. Proton juga komited untuk memperkenalkan lebih banyak kenderaan tenaga baharu NEV pada masa akan datang. Pada masa hadapan, semua aktiviti pengeluarannya akan tertumpu di Automotive High Tech Valley AHTV yang akan membantu Proton mencapai matlamat menjadikan Malaysia hub kenderaan elektrik EV serantau. Baik saudara, pendekatan tunggu dan lihat pelabur menjelang mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka Persekutuan menyaksikan dagangan Bursa Malaysia mempamerkan aliran menurun ketika urus niaga dimulakan. Manakala ringgit dibuka sedikit tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi tadi, berikutan permintaan sederhana terhadap mata wang tempatan. Kita tinjau perkembangan pasaran yang disediakan oleh PMB Investment. Diikuti harga komoditi setakat tengah hari tadi.
Baik saudara, menerusi aliran pendidikan TVET, pelajar memperoleh nilai tambah dalam program Finishing School yang melengkapkan sijil atau diploma mereka dengan pengiktirafan dan pentauliahan profesional daripada badan atau agensi yang diperakui. Pelajar juga diberikan pendedahan dalam bidang keusahawanan seawal semester 1 melalui inkubator keusahawanan di institusi dengan sokongan kementerian dan agensi luar. Potensi usahawan belia TVET, topik yang akan kita bincangkan bersama tetamu undangan yang telah pun bersiap sedia di studio kita kini ini. Kita bersama dengan Encik Muhammad Ifan bin Suparman, Timbalan Pengarah Institut Kemahiran Mara IKM Alustar bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Cik Ifan. Waalaikumsalam Akmal. Sihat Cik Ifan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama dengan kami di BIS Malaysia Petani. Jauh datangnya daripada Alustar ke Kuala Lumpur ini. Ya, terima kasih kembali. Baik, jadi mungkin sebagai permulaannya kita ingin dapatkan pandangan daripada Tuan Ifan sendiri. Apa yang Tuan boleh lihat kepada minat belia mutakhir ini dengan laluan pendidikan TVET serta remaja, penglibatan mereka dalam TVET ini bagaimana? Sebelum menjawab soalan Akmal tu, elok kiranya saya menceritakan tentang TVET lah secara keseluruhannya, iaitu jenis pendidikan yang memberikan pelajar kemahiran praktikal, pengetahuan teknikal dan juga latihan yang terfokus dalam kesediaan memasuki bidang kerjaya. Jadi seperti mana bidang pendidikan yang lain sebenarnya, TVET juga ada kebijaksanaan tertentu sama ada segi kognitif, efektif dan juga psikomotor. Jadi menjawab soalan Syed Akmal tadi, bagaimana keterlibatan belia sekarang dalam bidang TVET, saya nampak dengan faktor-faktor tertentu seperti peluang pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi dan sebagainya. Dan hari ini kita akan kupas topik keusahawanan. Jadi itu akan menjawab persoalan kita dan buktinya telah ditunjukkan melalui enrolment di pihak IKM KTM melebihi 100% di bidang TVET dalam elektrik, automotif, IoT dan sebagainya. Dan yang lebih menarik juga, baru-baru ni enrolment 100% juga diterjemahkan oleh dalam bidang pemprosesan bahan. Baik, itu dia. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sekarang ini pun TVET sendiri telah menjadi agenda nasional dan juga sering diperkatakan di mana-mana tempat sahaja dan juga diperkasakan, dipergiatkan agar penglibatan belia itu lebih ramai. Kerana kita lihat untuk laluan TVET memberikan satu kerjaya masa depan yang sangat cerah selain daripada untuk menjadi usahawan. Dan kalau kita sebut tentang atau kita sentuh TVET dan keusahawanan ini, Tuan Ifan, sebenarnya kan TVET ni memberi pengetahuan dan kemahiran yang dapat membantu pelajar dalam mencari pekerjaan, juga untuk bekerja sendiri. Jika kita lihat menerusi TVET, ianya mampu melahirkan lebih ramai, ini yang kita nak ni sebenarnya, lebih ramai job creator ataupun orang yang memberi peluang pekerjaan ini. Pandangan tuan bagaimana? Sangat tepat Syed Kamal, sebab pelajar yang berasal daripada TVET akan meneruskan perniagaan dalam bidang TVET mereka lah. Sebagai contoh dalam bidang automotif, dalam bidang perabot dan juga bidang kecantikan, pertanian dan sebagainya. Dan menurut pihak UNESCO New York, daripada kajian yang dilakukan oleh mereka menunjukkan beberapa atribut menunjukkan bahawa pelajar TVET ni lebih cenderung ke arah keusahawanan. So jadi melihat daripada itu, kita di TVET Mara sendiri kita melihat benda ini daripada dua spektrum yang besar lah. Satu spektrum IBET iaitu Industrial Based Education Training. Jadi yang melihat kepada kontak industri itu sendiri terhadap pendidikan TVET. Dan yang kedua adalah TBT iaitu Technopreneur Based Training. Yang mana kita melihat pada 4 kuadran, iaitu dari segi business operation ataupun organisation, yang kedua dari segi business concept dan juga networking, dan last sekali daripada business support. Dan menjawab kepada macam mana adakah dia boleh memberi job creator dan sebagainya. Baik. Kita melihat dari segi potensi, bila seorang usahawan TVET tu dia meningkatkan potensi diri, dia akan memberikan potensi kepada keluarga, masyarakat sekalian dan komuniti. Seterusnya akan beri potensi kepada negara, dan akhir sekali itu sekali akan beri impak, satu impak kepada sosial, dan yang kedua impak dari segi lingkungan ataupun dari segi industri, dan yang ketiga impak dari segi ekonomi dalam memberikan GDP dan juga DNK kepada negara lah. Baik, itu sebenarnya kalau kita lihat dari segi memberi peluang pekerjaan atau job creator ni, untuk perniagaan ataupun TVET, selain daripada memberi peluang pekerjaan, sebenarnya kita juga memberi peluang ataupun membuka satu tempat untuk pelajar-pelajar dalam TVET ini khususnya untuk mempertingkatkan kemahiran mereka, menggunakan kemahiran mereka untuk berdepan dengan realiti.
kehidupan sebenar ataupun pekerjaan sebenar. Betul, Cik Irfan? Betul, betul. Baik. Dan juga kalau kita tengok kerajaan juga ketika ini memang sangat-sangat committed dalam memperkasakan pendidikan kemahiran teknikal dan vokasional ataupun TVET ini. Melalui kita lihat peruntukan khas yang berjumlah RM2 juta di bawah program ini, antaranya lah program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra ataupun TUB yang saya baca baru-baru ini memperuntukkan sebegitu banyak diberikan kepada belia untuk melonjakkan lagi perniagaan mereka. Jadi bagaimana peruntukan ini dapat memanfaatkan kepada para belia kita? Adakah mereka menggunakan manfaat itu sepenuhnya? Adakah mereka tahu untuk mendapatkan peruntukan itu, manfaat itu? Okay. Sebelum saya menjawab berkenaan dengan TUB, eloklah sekali saya menceritakan tentang ekosistem MARA itu sendirilah. So, kita di dalam bidang pendidikan, kita ada keusahawanan dan juga kita ada pelaburan dalam MARA. Jadi kita di dalam MARA ni kita sentiasa bekerjasama cross sektor lah. Kita bekerjasama untuk membangunkan usahawan di dalam MARA. Jadi kita mengambil ibrah itu daripada semangat di dalam MARA itu, kita juga mempunyai kerjasama yang sangat erat dengan agensi-agensi di luar sana. Jadi termasuklah TUB yang Encik Kamal katakan, iaitu Tunas Usahawan Bumi Putra, Belia Bumi Putra, yang kita jalankan kerjasama bersama dengan pihak SME Corp. Selain daripada itu juga kita mempunyai kerjasama yang erat bersama dengan pihak PUNB dan juga pihak MTIB. Ini menggunakan konsep ataupun model 3F, iaitu yang pertama adalah berkenaan dengan funding, yang kedua berkenaan dengan facility dan yang ketiga berkenaan dengan facilitation. Jadi daripada model itu sebenarnya kita membangun kerjasama dengan pihak SME Corp. Jadi dari segi 2 juta yang didapat tu adalah kita mendapatkan facilitator daripada pihak SME Corp untuk membangunkan lebih kurang 60 orang usahawan baru. So daripada itu mereka mendapatkan lebih kurang 20,000 berbentuk grant dan juga latihan, dan mereka ini akan dipantau selama lebih kurang setahun untuk menjadi seorang startup yang orang kata boleh menerjah ke era antarabangsa lah. Ya. Baik, jadi itu saya suka bila dikatakan sebagai akan dipantau, bukanlah diberi peruntukan itu dan juga dilepaskan bagaimana untuk dia mengendalikan perniagaannya, akan ditunjuk, akan dibimbing dan juga sebagainya. Jadi kalau melihat kepada bimbingan yang diberikan kepada para belia ini, sejauh mana yang telah pun berjaya ataupun boleh kita lihat potensi pelajar ini dalam bidang TVET dengan peruntukan diberikan memang melonjakkan perniagaan mereka? Ya, kita melihat sebab kita ada beberapa contoh yang kita lihat terutama dalam bidang diploma teknik usahawan. Kita ada program baru di IKM Alustar sebagai contoh untuk diploma teknik usahawan perabot. Tapi berbalik kepada sejarah, sebenarnya kita ada pembangunan program usahawan ini pada tahun 2016. Sebenarnya kita bermula dengan program inkubator teknik usahawan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kita melihat potensi pelajar-pelajar untuk menjadi usahawan daripada program perdana lebih kurang 8 ke 12% daripada usahawan perdana. Jadi kita duduk bersama-sama dengan mereka daripada sektor usahawan, sektor pelaburan dan juga anak-anak syarikat yang ada dalam MARA untuk kita brainstorm macam mana kaedah untuk kita melahirkan lebih ramai usahawan daripada kalangan belia-belia TVET terutamanya di dalam MARA. Jadi pada waktu itulah timbul beberapa idea, termasuklah program diploma teknik usahawan. Jadi pada tahun 2016 kita memulakan dengan diploma teknik usahawan pada waktu itu di IKM Alustar, dan sehingga kini kita ada 9 program. Daripada program diploma teknik usahawan ini kita lihat lebih kurang 90 ke 95% pelajar daripada program itu diterjemahkan untuk menjadi usahawan. Sebab apa? Pada kita punya program yang berstruktur ni, sebab pelajar-pelajar ni kita orang kata mendapat facilitation daripada pihak mentor yang berada di pihak di institusi untuk mereka menjadi usahawan sebenar lah. Selain daripada itu, kita di pihak IKM Alustar dan juga IKM lain yang ada program diploma teknik usahawan ni, kita membentuk pemilik jenama dan juga kita orang kata yang lebih penting di MARA ni, kita nakkan impak tu. Jadi kita tahu dalam kita punya pelajar-pelajar ni lebih kurang 60% adalah daripada golongan B40. Jadi dengan adanya program-program keusahawanan ini, kita ada double impact ataupun triple impact. Kita boleh memberikan mereka penjanaan pendapatan baru dan juga mereka boleh keluar daripada kepompong kemiskinan. Baik, itu dan seperti mana yang Cik Irfan bagi tahu tadi, ada IKM yang ditawarkan memang program khusus teknik usahawan. Jadi sepanjang pengajian memang mereka dipantau, mereka dibimbing dan juga sebagainya. Jadi selepas tamat pengajian, adakah mereka masih lagi mendapat bimbingan ataupun kita melihat kepada
kepada mereka yang dah pun berjaya membina empayar perniagaan, adakah mereka juga akan kembali semula ke institusi ini dan membantu yang lain ni, pelajar-pelajar ni dari segi pengurusan kewangan mereka, pengurusan perniagaan ataupun dalam kerjasama strategik mereka untuk memperkukuhkan lagi perniagaan mereka? Kita melihat program ataupun kursus yang ditawarkan terutamanya di IKM yang baru yang melibatkan diplomatik yang usahawan ini, terutama di IKM Alustar sebagai sebuah pusat simulasi teknousahawan. Jadi sebagai pusat simulasi ini menjadi sebagai satu pivotal point untuk kita di dalam MARA untuk kita meramaikan usahawan-usahawan baru. Dalam masa yang sama, usahawan-usahawan lama yang sedia ada boleh memberikan kembali apa perkhidmatan, termasuklah orang kata tunjuk ajar dan juga khidmat nasihat kepada usahawan-usahawan baru yang ingin dinasihatkan. Baik, itu dia. Dan kalau kita melihat sebenarnya untuk menjadi seorang usahawan ataupun peniaga ni, banyak cabaran yang akan dihadapi. Ini berbeza dengan program arus perdana seperti dalam pembelajaran yang lain dan juga teknousahawan. Adakah pembelajaran teknousahawan ini dia memang memfokuskan kepada perniagaan sahaja ataupun adakah pointernya itu dikira dari segi jualan ataupun bagaimana? Okey, untuk menjawab soalan tu sebenarnya lebih structured kalau saya katakan kita tidak kalau kita merujuk kepada program perdana, kita melihat pencapaian pelajar ni dalam bentuk CGPA 4.0, 3.0 dikira sebagai cemerlang. Jadi untuk usahawan-usahawan yang berada dalam diploma teknousahawan, kita melihat yang pertama dari segi sales dan juga PNL lah. Jadi dia mencapai satu tahap jualan tertentu, dia akan mendapatlah diploma dan sebagainya. Tidak daripada itu juga kita melihat dalam bentuk technopreneur talent analytic. Sebagai contoh di SME Corp mereka ada skor. Kalau di SME Bank mereka ada ELSA dan sebagainya. Macam kita ada metrik kita sendiri yang dinamakan sebagai Technopreneur Readiness Assessment, yang mana ini akan melihat dalam bentuk pengembangan syarikat mereka daripada kecil, besar, dan kemudian kita akan pantau bukan saja semasa di dalam program tetapi setelah mereka keluar daripada program selama lebih kurang 2 tahun sebelum kita serahkan mereka ni kepada agensi ataupun MARA sendiri yang ada di bawah pegawai MARA daerah untuk mereka berkembang ke peringkat yang lebih global. Baik, jadi bermaksudnya kita fokus ataupun kita membentuk mereka untuk menjadi usahawan yang lebih berpotensi besar. Dan selepas ini kita nak tahu juga bagaimana potensi mereka, adakah mereka ini boleh menembusi pasaran antarabangsa ataupun tidak. Tapi soalan itu saya akan tanyakan selepas ini. Jadi kita akan berhenti seketika, Cik Fan. Ya. Baik, jadi untuk anda semua teruskan kesetiaan bersama BIS Malaysia kembali selepas ini. Saya berpendapat usahawan TVET berpotensi besar untuk pendapatan. Nombor satu, kerana mereka memiliki kemahiran yang khusus di mana mereka dilatih secara teknikal oleh institusi yang ada, membolehkan mereka menyediakan perkhidmatan mereka kepada pelanggan. Keduanya, permintaan daripada masyarakat yang tinggi sekarang ni ini juga satu peluang untuk usahawan TVET. Dan ketiganya adalah kesedaran masyarakat di mana TVET adalah satu kerjaya yang baik, juga menjadi satu peluang untuk usahawan TVET. Jadi secara keseluruhannya, kemahiran yang khusus, permintaan daripada masyarakat yang tinggi, dan ketiganya kesedaran daripada masyarakat yang meningkat sekarang ni adalah satu potensi yang besar bagi usahawan TVET menjalankan. Usahawan belia TVET ni mempunyai potensi besar dalam ekonomi negara dengan kelebihan kemahiran teknikal, kefahaman, pemasaran dan kreativiti. Sebagai contoh, saya dulu adalah tukang jahit bermula dari rumah dan kini dah ada perniagaan online dan berubah ke digital fashion. Dengan komitmen bantuan dari kerajaan dan kami sebagai usahawan TVET dapat menjana pendapatan lumayan sekaligus dapat beradaptasi dengan perubahan industri dan teknologi.
untuk kekal relevan. Pada pendapat saya, usahawan TVET berpotensi mendapatkan peluang pekerjaan yang tinggi kerana TVET merupakan satu langkah untuk anak muda menceburi bidang teknikal dan vokasional. Bahkan saya sendiri merupakan bekas pelajar TVET dalam jurusan penghawa dingin. Tambah pula, saya mengaplikasi apa yang saya pelajari dalam sektor perniagaan. Oleh itu, anak muda boleh melibatkan diri dalam TVET mengikut bidang yang diminati bagi mengasah kemahiran mereka dalam keusahawan. Belia mempunyai latar belakang TVET, pastinya mempunyai potensi yang luas dalam meningkatkan perniagaan. Baik, itu kata mereka belia yang telah pun menjadi usahawan dengan menggunakan pendidikan TVET sebagai asasnya untuk mereka berniaga. Dan kita masih lagi bersama dengan Cik Muhammad Ifan bin Suparman, Timbalan Pengarah Institut Kemahiran IKM Alustar. Jadi Tuan Ifan, tadi dah kita saksikan pelajar-pelajar yang menggunakan ilmu ataupun pendidikan kemahiran untuk berniaga, dan pastinya ini memiliki peluang yang sangat besar, ataupun sekarang ini kemahiran memang boleh buat duit orang kata. Tapi adakah kita nak melihat potensinya itu hanya untuk peringkat ataupun perniagaan dalam negara, ataupun boleh untuk menembusi pasaran antarabangsa? Jadi pandangan Cik Ifan ataupun apa yang Cik Ifan boleh lihat kepada potensi mereka ini? Saya melihat potensi usahawan TVET ni sebenarnya lebih besar daripada itulah, sebab itu tadi saya ceritakan tentang impak terhadap lingkungan dan juga impak terhadap sustainability sebenarnya. Jadi kita sebagai pusat penggunaan teknologi usahawan ataupun simulasi teknologi usahawan di IKM Alustar sebagai contoh, kita mempunyai dua program, iaitu program perabot dan juga program fabrik. Jadi macam program perabot, kita dah mula untuk memberikan pendedahan awal terhadap ekspor dan sebagainya kepada para pelajar. Jadi ini merupakan pendedahan yang orang kata yang very high level lah kepada usahawan-usahawan baru. Dan kita orang kata sentiasa mengalu-alukan kepada para agensi yang untuk memberikan kita pengetahuan tentang high growth, high value ekonomi dan sebagainya. Jadi daripada program kita perabot tu, kita sebenarnya ada juga cabaran. Sebagai contoh, cabaran untuk mengharmonikan antara usahawan lama dan usahawan baru. Jadi kita sebagai player baru ni sebenarnya kita kena banyaklah orang kata duduk bersama dengan usahawan-usahawan lama bagi kita pergi lebih jauh. Jadi untuk itu sebenarnya kita di IKM Alustar, bila kita nak merintis satu potensi baru ke pasaran ekspor sebenarnya, kita melahirkan ataupun mengadakan SOP tertentu. Ada 27 SOP sebenarnya. Jadi itu orang kata akan membantulah macam mana nak melonjakkan daripada usahawan kecil kepada usahawan sehingga ke peringkat ekspor. Dengan tidak menidakkan peranan yang dijalankan oleh agensi-agensi lain. Sebagai contoh, MTIB, kita ada kolaborasi dengan mereka untuk program Road to Export. Kemudian dengan pihak Madrid kita ada Go Export program, dan tidak melupakan jugalah kita punya ekosistem kita iaitu MARA melalui program Get to Global. Jadi dengan adanya kolaborasi ataupun sinergi yang ada di antara ini, kita akan membangunkan usahawan-usahawan yang lebih terdedah kepada 5P, iaitu berkenaan dengan produk, proses, profit, dan sekarang ni orang menuju ke arah people dan juga prosperity. Baik, jadi kalau tadi seperti mana yang Cik Ifan bagi tahu, untuk ke global pernah menyertai pameran perabot di peringkat antarabangsa, adakah jualan itu sampai kepada mereka pernah memberikan perkhidmatan ke luar negara ataupun bagaimana usahawan-usahawan perabot khususnya? Ada setengah usahawan yang telah menembusi pasaran antarabangsa walaupun bukan dalam bentuk kontainer-kontainer lagi, maksudnya belum bentuk berkontainer-kontainer hantar, tapi mereka telah memulakan langkah terutama pasaran-pasaran ekspor di negara jiran ASEAN, terutama di Thailand dan juga di Indonesia. Baik. Tadi pun Cik Ifan ada bagi tahu, ada maklumkan bahawa di IKM sendiri ada beberapa program teknologi usahawan, antaranya yang saya dengar tadi adalah teknologi usahawan perabot, kemudian teknologi usahawan fabrik di IKM Alustar. Jadi ada lagi program-program lain yang boleh kita kongsikan apa potensi yang mereka ini sebenarnya kena tahu yang kita tawarkan kepada mereka. Jadi orang kata program keusahawanan diploma teknologi usahawan sekarang ni kita ada 9. Jadi bermula pada tahun 2016 dan 2017 lebih kurang gitu, kita bermula dengan 2 program di IKM Alustar, iaitu program diploma teknologi usahawan perabot dan diploma teknologi usahawan
untuk fabrik. Kemudian kita ada di IKM Sungai Petani untuk Diploma Teknologi Usahawan Upholstery. Kemudian kita ada di IKM SIG Diploma Teknologi Usahawan Landscape. Di IKM Seberang Perai Utara, ini khas untuk pendapatan tinggi untuk elektrik. Kemudian kita ada di IKM Kuala Lumpur, mungkin Cik Akmal pun faham, di Diploma Teknologi Usahawan Penyamanan Udara. Kemudian kita ada Diploma Teknologi Usahawan Fashion di KTM Rembau. Dan insya-Allah jika tidak ada arah melintang, kita ada satu baby bungsu kita, Diploma Teknologi Usahawan Construction di KKTM Seri Gading. Itu perancangan masa akan datang yang akan dibuka. Jadi kalau kita melihat kepada program-program yang diberikan ataupun yang dilaksanakan tadi itu, setakat mana, sejauh mana kejayaan pelajar-pelajar teknologi usahawan ini dalam mereka mengembangkan potensi perniagaan mereka? Sebenarnya pada awal tahun 2023 ni kita telah menerbitkan sebenarnya 2 buah makalah lah yang menceritakan tentang kejayaan usahawan-usahawan ini. Iaitu yang pertama berkenaan dengan usahawan-usahawan yang dah memang besar, yang mempunyai kata kilang dan juga pasaran di luar negara, yang dinamakan sebagai TVET Titan, iaitu Technical Entrepreneur Alumni Network. Jadi antara usahawan-usahawan ni yang ada di situ, contoh daripada Mazbil Sdn Bhd, Tuan Haji Daud, kemudian kita ada Datuk Abdul Wahab daripada Menawar Resources dan juga Datuk Zul Amran daripada Zambina Sdn Bhd. Kemudian ada makalah kedua yang menceritakan tentang kejayaan usahawan-usahawan yang baru ni nak meningkat. Baru nak up. Baru nak up. Nama pun Upriser. Baik. Jadi usahawan pemula menginspirasi keseluruhan generasi. So ni yang usahawan-usahawan baru yang ada pendapatan lebih kurang 300,000 dan ke atas, yang mempunyai kedai dan juga pasaran, sedang membuka pasaran. Antaranya Saudara Hidayat, kalau kita dengar rangkaian damage yang ada di Nilai di Shah Alam, itu merupakan salah seorang daripada teknologi usahawan kita lah. Kemudian kita ada ikon fashion negara juga, kalau boleh saya katakan, iaitu Encik Azirwan dan juga Puan Mariam, pemilik jenama Wan and Mary, dan juga Grass Boss Encik Akmal daripada belah utara. Kemudian kita punya ikon-ikon yang dilahirkan daripada program Diploma Teknologi Usahawan pun ada, yang telah memiliki kilang dan juga pekerja melebihi daripada 40 orang. Sebagai contoh, Saudara Nakib yang berada di Kota Baru. Kemudian kita ada Encik Khairul Hamizi yang berada di utara, di Perlis lah, Delta Electricon. Baik, itu dia. Sebenarnya memang ramai, kalau kita nak sebutkan satu persatu itu mungkin tak cukup masa untuk waktu ini. Jadi mungkin sebagai terakhirnya, harapan serta saranan daripada Encik Ifan sendiri kepada Iwapa, kepada belia, kepada para penonton kita yang masih lagi punyai skeptikal tentang TVET ini. Sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar, sangat meluas, terutama sekali dalam bidang keusahawanan. Secara ringkasnya, Encik Ifan. Kalau tadi potensi masa hadapan, jadi eloklah saya ceritakan tentang masa hadapan. Jadi masa hadapan, kalau kita bila masa hadapan tu, masa hadapan ni sekarang lah. Jadi bila masa hadapan sekarang tu, bila kita cerita tentang betapa dinamiknya keadaan di luar sana, keadaan dunia dan keadaan sosioekonomi yang orang kata dalam keadaan world is VUCA. Jadi volatile, yang tidak ketentuan, dari uncertainty, kemudian dari segi ambiguity dan juga dari segi ambiguity. Jadi namun kita amat berharaplah dengan keadaan sekarang, dengan ekonomi madani yang telah diwakilkan oleh pihak PMX baru-baru ini, kita melihat dari beberapa struktur yang kata kita boleh terlibat sama sebagai usahawan TVET. Antaranya adalah National Energy Transition Roadmap dan sebagainya. Jadi pada situ sebenarnya jawapannya adalah keusahawanan. Sebab usahawan ni very visionary, sangat understanding, very have a clarity and also agility. Jadi itu dia, sebenarnya potensi untuk jadi seorang usahawan dalam bidang TVET itu sangat besar. Itu saja masa kita ada, Cik Ifan. Kita ucapkan terima kasih kepada Cik Muhammad Ifan bin Suparman, Timbalan dan Pengarah Institut Kemahiran IKM Alusta, untuk perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Terima kasih, Cik Ifan. Baik saudara, Ringgit Bis itu tadi menutup Bis Malaysia edisi 20 September 2023. Menyusul selepas ini program Pastikan Sahih. Terus setia bersama RTM Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.